الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiada hidupnya Allah Ta'ala itu dengan ruh, yakni dengan bersepakai di zat Allah tu ruh. Tu sambungnya lagi. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat hayat. Itu sifat ma'ani yang ke-10 yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat atas jalan tafsili, atas jalan huraian terperinci, secara fardu ainin, secara wajib aini, fardu ain. Itu sifat yang ke-10-nya ialah hayat. Jadi hari itu kita menyata dah, sifat hayat ni dia panggil seolah-olah syarak pada realiti. Seolah-olah sifat syarak bagi zat pada realiti. Dia panggil pada nafsil amri, pada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah syarak bagi zat nak bersepakai dengan segala sifat-sifat kamalat yang lain. Itu dah. Jadi kalau sifat hayat tak ada, maka bermakna Allah Ta'ala mati. Maka satu zat yang mati bagaimana nak boleh bersifat dengan sifat-sifat qudrat, iradah, ilmu, sama', basar, kalam dan selainnya. Maka tentu tidak dapat bersifat dengan segala sifat-sifat tersebut. Maka sifat hayat ni dia panggil seolah-olah syarak. Kita tak boleh kata syarak sengati, kerana sifat dengan zat Allah Ta'ala tu dia tidak ada yang dahulu dan ada yang kemudian. Sedangkan syarak tu dia terdahulu daripada masyrut. Syarak dia terdahulu daripada masyrut. Contoh seperti sembahyang ni masyrut, dia panggil masyrut. Maka syarak sah sembahyang antara lainnya masuk waktu. Macam itu syarat wajib tu dia panggil syarat wajib. Silap syarat wajib sembahyang masuk waktu. Macam sekarang ni, wajib tak kita sembahyang isyak dah? Tak wajib lagi. Lama dah ada isyak dah ni. Berdadah 4 rakaat isyak kata. Nak sembahyang apa 4 rakaat? Sembahyang isyak dah ya tu. Buana sembahyang isyak dah. Waktu tak masuk lagi. Ya tu tak apalah, daripada tak sembahyang baik sembahyang dulu kata ni. Itu tak boleh, itu tak sah. Tinggal dengarkan apa tidak wajib.
Sebab tidak ada syarat wajib, maka masuk waktu dulu baru wajib semaya. Gitu kan. Begitu juga syarat sah. Mana kita kata suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Nah, kalau seorang tu berhadas besar lah. Kalau seorang tu berhadas kecil, nah, maka suci daripada hadas kecil dengan mengambil wuduk. Jadi ambil wuduk dulu ke semaya dulu? Ambil wuduk dulu. Orang kata buat KJS semaya molek-molek, lepas tu sudah dia ambil semaya. Bermakna syarat dulu baru masyrut. Gitulah. Kalau kita kata kalau kita kata sifat hayat ni syarat bagi zat semati, bermakna hayat dulu kena ada. Zat Allah ada kemudian. Tak boleh gitu. Tak betul gitu tu. Jadi orang panggil seolah-olah saja syarat, bukan syarat semati. Sebab apa bukan syarat semati? Kerana zat Allah dan segala sifat-sifat Allah semuanya qadim belaka. Semuanya qadimah. Mana tidak ada awal bagi ada dan tak terima perubahan. Zat Allah dan segala sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada yang dulu, tak ada yang kemudian. Cuma kita duk bilang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 ni, orang panggil tertib membilang saja. Bukan yang ada dulu wujud, kemudiannya duk sekejap nyakidan pula, lepas tu nyabakak pula, bukan. Sifat Allah Ta'ala ni semuanya qadim belaka. Zat Allah Ta'ala qadim, maka sifat-sifat Allah Ta'ala qadim. Bagaimana yang kata sifat hayat ni syarat? Seolah-olah syarat. Seolah-olah syarat pada realiti, pada hak hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang panggil fi nafsil amri. Atau kita kata syarat semati boleh jadi. Mana syarat semati? Fit ta'akuli, pada ta'akul akal kita pada makhluk. Yang ni makhluk kalau tak ada sifat, kalau tak hidup. Sebab makhluk ni dia hidup tu dengan roh. Kalau tak ada roh berarti tak hidup. Bila tak hidup bermaksudnya mati. Bila mati maka dia bersifat ada dengan sifat-sifat hal lain tak ada. Jadi dia panggil syarat sengati fit ta'akuli, syarat sengati pada ta'akul akal kita dengan makhluk. Tapi ka'anna syart, seolah-olah syarat fi nafsil amril uluhiyah. Pada realiti ketuhanan seolah-olah syarat. Kita tak boleh kata syarat sengati, tak boleh. Sebab sifat Allah dan zat Allah Ta'ala semua qadim belaka. Itu dah. Jadi dia tak ada ta'alluq lah, tak ada khija. Orang panggil hayat ni tidak ada pekerjaan selain daripada diri dia tu ada di zat Allah Ta'ala. Tu ya. Dia tidak berhadap pada benda lain. Macam kudrat selain daripada dia di zat Allah Ta'ala tu ada, dia berhadap pula pada mungkin, iaitu pada berkuasa, mengada, meniada. Tu menghidup, memati, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina, memberi, menegah. Ikutlah apa sahaja Asmaul Husna kita duk ngaji itu semuanya kebanyakannya ialah sifat PL dia panggil. Maka termasuk daripada ta'alluq kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradat pun gitu juga. Iradat selain daripada dia tu ada di zat Allah Ta'ala, dia bertugas pula menentukan mungkin. Mana Allah lah, Allah yang bersepakai di zatnya sifat iradat. Bukan iradat sahaja menentu, bukan. Allah yang bersepakai di zatnya sifat penentu, maha menentu setiap apa yang dia nak menjadi. Jadi makhluk ni dalam ketentuan Allah belaka. Nak hidup kepek ke, nak hidup macam ke, nak kurus, nak bulat, nak gemuk, nak panjang, nak pendek, nak kiri, nak kanan, nak atas, nak bawah. Tu dia panggil dalam ketentuan Allah Ta'ala belaka. Begitu juga ilmu pengetahuan. Selain daripada pengetahuan tu ada di zat Allah Ta'ala, dia berhadap pula pada maklumat, apa perkara-perkara yang maklum, yang diketahui. Mana setiap perkara wajib Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujud, mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah, mungkin Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Muafakat dengan apa yang berlaku Tuhan tahu, sikit pun tidak berbeza, tidak beralih
Nah, tidak bersalahan dia panggil. Itu dia panggil sifat pengetahuan. Nah, semua sifat-sifat ma'ani itu punya takluk melainkan hayat satu. Hayat satu tak ada takluk. Sebab tu kita terjemuh dia pehidup, hidup. Dua tu ya. Dia tak boleh terjemuh lebih pada tu. Kalau sifat lain kita boleh terjemuh tiga makna lah. Makna sifat, makna samaratus sifat, makna ta'alluqus sifat. Macam kudrat. Kita terjemuh pekuasa, kuasa, berkuasa. Boleh tiga. Iradat, penentu, nentu, menentu. Boleh tiga. Ilmu, pengetahuan, tahu, mengetahui. Boleh. Sama basar kalam pun begitu juga. Pendengaran, dengar, mendengar. Penglihatan, lihat, melihat. Kalam, penutur, ataupun perkata, kata, berkata-kata. Perkataan, bukan boleh lagi. Banyak lagi. Nah, itu lagi akal lah. Sifat-sifat lain. Jadi caranya sambungan hari ni dia nak menyata lagi. Dan tiada hidupnya hidup Allah Ta'ala, hayat Allah Ta'ala tu, sifat perhidup Allah Ta'ala itu tiada dengan roh, yakni tiada dengan sebab bersepakai zat Allah dengan roh. Tak boleh. Tidak. Tu jangan duk faham lagu tu, jangan. Bila sebut kata zat Allah Ta'ala hidupnya tiada bersepakai dengan roh, maka tu dia panggil tafriq. Tafriq ni nak buat cabai masalah. Maka tiada harus, yakni haram. Itu makna tiada harus, la yajuz dengan makna haram. Tidak harus dengan makna haram. Maka tiada harus, yakni haram atas tiap-tiap mukallaf. Itu makna gitulah. Haram atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad, haram berpegang dalam hati dia. Itu tak boleh dia berpegang dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala ada baginya, bagi Allah Ta'ala itu roh. Tak boleh. Itu dah. Tak boleh dia i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala tu roh. Sebab apa? Sebabnya roh ni dia panggil satu zat yang lain. Macam kita manusia ni tidak manusia sajalah. Lembu, kubai, itik, gajah, rimau, gapo ya belaka. Tiap-tiap yang dipanggil hayawan. Apa hayawan? Kita terjemuh hayawan ni binatang lah ni. Hayawan binatang. Ya sebenarnya dalam Arab dia panggil hayawan aizu hayyin, yang mempunyai sifat hidup, al-mutaharrik bi iradatihi, yang bergerak dengan kehendak dia sendiri. Gitu dia panggil hayawan. Itu dia panggil hayawan. Jadi setiap yang ada sifat berhidup dan bergerak dengan kemahuan diri, itu dia panggil hayawan. Sebab tu tumbuhan tak panggil hayawan. Batu tak panggil hayawan. Tumbuhan kalau orang panggil apa? Kalau batu-batu pasir juga dia panggil jamadat. Jamadat, benda hak kerah bertokok. Tumbuhan hidup tak? Hidup juga, tapi tidak mutaharrik bi iradatih. Maka dia tak panggil hayawan. Dia tak panggil hayawan. Sebab apa? Sebab dia bukan bergerak dengan kemahuan diri. Orang yang kena cabut dia. Cabut rupuk, kau mesir rupuk, kau cabut kemucuk, kau cabut serak, kau ikutlah. Ikut apa sahaja pokok, kau orang tebang, kau orang gergaji, kau orang potong, kau batu gitu juga. Kita ambil capuk baru dia bergerak. Nak harap kau dia bergerak diri sendiri, tak lah. Muka dia batu, jamadat. Walaupun dia hidup, ada roh hidup, tapi dia tidak bergerak dengan kemahuan diri, maka dia tak panggil hayawan. Cuma manusia ni bukan hayawan seperti hayawan lembu kuba yang itik lah. Memanglah lembu kuba pun mempunyai sifat hayat dan bergerak dengan kemahuan diri dia, tetapi dia tak boleh mikir, tak boleh bergamuk, dan tak boleh bertutur, dan tak boleh bakat mengerti sesuatu perkara, tak boleh. Maka sebab tu ulama dia definisikan insan, manusia tu apa?
hayawanun natiqun, dia panggil, yang mempunyai sifat hidup, yang mempunyai sifat hidup dan bergerak dengan kemahuan diri. Lagi pula natiqun. Natiqun ni mana boleh berkecek, boleh bergamuk, boleh reti, gitu lah. Itu dia panggil insan, manusia. Nah, sebab tu lembu kita hala duit 10 riyal suruh pergi beli gula sekilo. Jawabnya memang tak pelik lah dengan lembu-lembu yang bukan kata gula, dengan lembu-lembu tak balik dah. Dia bukan jenis hak ada bakat untuk reti, untuk bergamuk, untuk berjemuk kira, untuk mesyuarat ke tak boleh. Tu dia panggil lembu, jenis hayawan yang bertebuh. Jenis makan rupuk atas badan begitu ya. Jadi manusia tu hayawanun natiqun. Nah, yang mempunyai sifat hidup, lagi pula bergerak dengan kemahuan diri. Baik. Kalau begitu, setiap kita ni yang baharu, bahasa yang mempunyai sifat hidup ni, yang hidup bergerak dengan kemahuan diri ni, sekira-kira orang panggil siasatan kita dengan secara detailnya, sebenarnya kita ni mempunyai dua diri. Mana dua diri Ustaz? Yang ni pertamanya diri jasad, yang keduanya diri roh, atau kita sebut dua zat, zat jasad dan zat roh. Ada zat jasad satu ni, tubuh zahir ni dia panggil jasad. Yang keduanya dia panggil zat roh. Roh tu mana? Tak nampak lah, duduk dalam diri kita ni. Ia boleh bergerak pergi mari, boleh reti, suka, nak marah, sakit, demam. Apa lagi? Ikutlah. Itu semua tu roh. Tapi jasad juga yang kena bertepuhnya. Jasad, jasad yang bertepuh. Mana contoh dah? Kita makan nasi, hak rasa kenyang apa? Roh. Kita aksiden buah motor ke apa, luka, luka tangan lutut kita, hak luka tu jasad, tapi hak rasa sakit tu apa? Roh. Jadi roh ni gapo dia benda, hakikatnya kita sendiri pun tak boleh nak royak. Sebab Tuhan ajar Nabi kita jawab tu urusan Tuhan. Yas'alunaka 'anir roh qulir ruhu min amri rabbi. Menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh manusia tentang roh, maka mu jawablah hai Nabi Muhammad, roh tu urusan Tuhan. Jadi kita sendiri pun tak tahu hakikat roh tu apa, tapi tanpa roh jasad tak bergerak. Tu tengok orang mati kan, pasal apa dikatakan dia mati? Pasal roh tak ada. Kenapa roh tak ada? Roh boleh cabut daripada jasad, boleh. Bermakna roh tu bukan sifat. Roh tu bukan sifat. Roh tu satu zat yang lain. Kalau roh tu ialah sifat, bermakna dia tak boleh bercerai tangga daripada zat. Tak matilah kita ni. Macam coklat ada di kulit kita ni. Sampai mati duk coklat gini lah. Tidak kata lepas tu boleh cabut. Tak. Dia coklat ni lekat di tubuh kita. Dia tak boleh pisah. Cuma kalau berlaku di atas perkataan ulama yang mengatakan a'rad la yabqa zamanaini. A'rad itu sifat kedatangan yang ada pada jirim kita ni, dia tidak kekal dua masa. Bermakna coklat yang ada di zat kita ni senantiasa diperbaharui, tajaddud dia panggil. Ditajaddud oleh Allah Taala semua setiap saat. Setiap masa pak. Tu dah. Bagi dia bukan coklat hak tu lah dak lah. Lepas tu hilang begitu je. Coklat hak ada lah ni saat ni, coklat hak lain pula ni. Seminit pak coklat lain. Coklat hak tadi tak ada dah. Tuhan perbaharui semua pak. Kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan al-a'rad la yabqa zamanaini. A'rad tu tidak kekal dua masa. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan a'rad tu diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Mana coklat ada di kulit kita ni, coklat mula-mula Tuhan jadi mula. Lepas tu dia duduk sini semua, Tuhan yang memperkekal. Apa masalah? Bukan kekal zati, bukan bakok zati, tapi bakok yang bahasa aridi. Mana? Ya Tuhan perkekalkan. Terima je binasa. Sebab tu
duk jemur tengah panas boleh jadi merah kulit kalau orang putih, boleh jadi hitam kalau orang hak coklat dah kan. Nah, hangus. Nah. Ataupun wal iazubillah haram. Tapi nak ayatnya apa? Kalau buat pembedah plastik, hak hitam boleh jadi putih lagi. Tengok Michael Jackson tu. Nah, padahal orang negara kulit hitam, dia buat pembedah plastik, bibir pun merah. Nah, kulit putih sepuh. Boleh tu sebab apa? Sebab kekal tu bukan kekal hak bahasa dia, tapi diperkekalkan oleh Allah Taala. Kedua-duanya bersepakat bahawa sifat ni tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tak boleh. Macam hitam di baju ni. Saya nak pakai kok saja kau nak ambil dengan hitam-hitam juga. Dengan hitam-hitam kena pakai. Nah, tapi hitam tu bukan kok. Kalau setiap hitam tu kok, ni pun kok juga lah. Ni hak cermin atas meja ni pun hitam, kok juga. Nah, setiap hitam kok belaka. Ni, batang mic, batang mikrofon ni pun kok belaka. Dah. Sokok-sokok kita pun kok belaka dah. Nah, hitam ialah warna, bukan kok. Nah, tapi hitam yang ada di baju kok ni tak boleh pisah daripada baju kok. Itu dia panggil sifat, dia panggil sifat. Baik. Kalau roh tu ialah sifat bagi jasad, bermakna kita tak mati. Pasal apa? Pasal tak boleh bercerai tanggal dua tu. Sifat dengan zat tak boleh bercerai tanggal. Sedangkan terbukti roh tu boleh cabut daripada jasad. Dah. Sakaratul maut tu lah. Nah. Bila siapa masa, siapa ajal dia panggil. Tempohan masa hidup dia. Tu. Tidak dipercepat dan tidak diberkurangkan walau satu saat. Idza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bermakna boleh cabut dak roh daripada jasad? Boleh. Nah, bila kata roh tu boleh bercerai tanggal daripada jasad, bermakna roh bukan sifat bagi jasad, tetapi roh ialah zat yang lain, yang asing, yang suku sakat daripada jasad. Gitu. Tu dah. Habis itu. Baki lagi roh tu pergi ke mana lepas daripada cabut dengan jasad, hak tu kita tak boleh reka-reka cipta sendirilah. Dia kena tengok dalam Quran, dalam hadis, sekadar apa yang Allah dengan Rasul cerita, itulah yang wajib kita percaya. Dia duduk di alam barzakh. Tu duduk di illiyin kalau hak bahagia agak, duduk di sijin kalau hak celaka agak. Lepas tu dikembalikan pula di dalam jasad, kata setengah seluruh jasad, kata setengah separuh, kata setengah sekadar boleh jawab soal muka nakir. Tu banyak khilaf lah, sebab banyak hadis-hadis. Lebih pada tu kita tak boleh nak cerita, nak reka sendiri. Kalau kita reka sendiri perkara ghaibiyat, dia tak panggil ghaibiyat, dia panggil khurafat. Khurafat ni bagi khapu lah, bagi sapuh sarap, tak wajib kita percaya. Jangan kita doa ayat kata ni ghaibiyat ni wajib nak percaya. Ada dalam YouTube, dalam Facebook, satu orang tok bomo. Dia tak kata dia tok bomo lah, dia perubatan Islam, kononnya. Jadi bila dia bomo ataupun dia perubat orang sakit, baca ayat Quran gapo gitu gini, jadi menepik mendaung lah orang sakit tu. Kononnya ada jin dalam tubuh. Sudah berubat apa semua gitu gini, sembuh dah apa, orang pun tanya dia, ustaz, ustaz juga tak tahu ustaz sungguh dak, wallahu a'lam lah. Ustaz, siapa hok buat khianat ni, siapa hok mari harta ni? Dia kata saya tak boleh bagi tahulah siapa, tapi jin ni ya reka lah cerita, jin ni daripada jin sejuta dewa taraya mana lah, duk cerita gongeng-gongeng di sebalik bukit Kah ke apa, habisnya cerita ke dia tu. Jadi orang tu kata, yo ustaz, payah nak percaya ni, entah punah iman tu, tak percaya ni. Sudah. Pasal apa punah? Pasal tak percaya benda gaib. Dia kata allazina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin ni orang yang percaya dengan perkara yang gaib. Salah tu. Ayat ke dia, gaib hak wajib kita kena percaya ni ialah khabar Allah, khabar Rasul.
Ada pun raib hak awak cerita ke Tok Bomo mana cerita, hak tu bukan raib. Kalau bertepatan dengan khabar Allah Rasul, ya. Tapi kalau duk reka sendiri, jin perut bucik, mata hijau lah, macam-macam, hak tu tak wajib percaya. Hak tu barangkali khurafat, barang kapoh, barang sapoh, tak wajib percaya sekali. Dan tak masuk pun dalam ayat allazina yu'minuna bil ghaibi, tak masuk. Tu barang reka. Macam orang falsafah dia reka roh ni, apabila dia tak tembus nak fikir, bila mati ni roh pergi ke mana, tak akan hilang bodoh gitu ya. Jadi dia reka, rupa-rupanya manusia ni apabila mati, roh dia tu akan lahir sebagai binatang-binatang yang lain. Ada tu ni. Kalau dia buat amal baik mula, rajin tolong orang susah, hormat orang tua, pemurah, suka derma, akhlak baiklah, berbudi pekerti yang baik, maka dia lahirlah balik jadi binatang-binatang yang cute-cute, yang comel-comel, kucing ke tu ni. Lepas tu gitulah. Kalau dia jahat, maka lahir binatang yang keji-keji, yang jahat-jahat, beruk ke babi ke ikutlah. Jadi ketika mana dia jadi babi tu, kalau dia nak lahir pula jadi sebagai binatang yang baik, yang comel, yang berjuruh, dia kena buat baik lah ketika dia jadi babi tu. Jadi bila dia mati sebagai babi, pak lahir pula sebagai kucing ke apa ikut. Duk main lagu tu, siapa bila-bila, siapa bila-bila, kiamat tak ada. Tak ada kiamat, orang kepala siapa. Tu dia panggil barang fikir sendiri. Boleh terima benda gitu? Tak boleh tu. Karut lah kata, karut marut lah kata. Bahkan kafir nak sampai yang tikak lagu tu. Tu. Habis. Berarti roh tu satu zat, jasad satu zat. Maka kenapakah kita tak boleh i'tikad Allah tu bersepakai di zatnya roh, yakni hidup Allah tu dengan roh? Kerana kita akan otomatik mengiktikadkan Allah Ta'ala satunya zatnya ialah jasad. Zatnya ialah jisim. Jisim, benda bertokar. Sebab roh ni orang panggil jismun latifatun. Jismun latifatun. Jisim juga tapi yang halus, yang memenuh-menuhkan ruang jasad kita ni. Jadi kalau orang tu i'tikad Allah tu ada roh, bermakna Allah tu zatnya ialah jasad, jisim. Kemudian yang keduanya berbilang-bilang qadim. Mana? Satu zat Allah Ta'ala yang jasad ni qadim, yang keduanya roh Allah Ta'ala ni qadim. Tengok, bila berkapuh dua ni, hiduplah Allah Ta'ala. Berarti ada yang mengadakan hidup di sisi berkapuh dua zat. Mana? Zat jasad, zat roh. Bermakna Allah bukan qadim. Tu bocor tubik kau tu jawapan dia. Allah bukan qadim. Macam kita ni kan, kita hidup ni siapa yang menghidup? Allah Ta'ala yang menghidup. Tapi Allah Ta'ala hidup tu, Allah Ta'ala menghidupkan kita ni di sisi berkapuh dua diri, dua zat. Mana? Zat jasad dengan zat roh. Berkapuh masuk. Tuhan masuk roh kita daripada ubun-ubun. Masuk berjelira, dia panggil. Berjelira. Apa nak kata berjelira ni? Macam air gula tu lah. Kita kucai air gula dalam air teh tu, dia berjelira, berjerakit, habis berjelira gitu. Roh ni masuk gitu, masuk ke ubun-ubun kita, suruh berjelira habis. Masuk, mata boleh celak, hidung boleh nyawa, telinga boleh dengar. Tu jantung pun berdenyut, deguk, nadi-nadi berapa, masuk, habis, penuh pakai kaki. Hiduplah dia panggil. Ketika tu dipanggil hidup. Di sisi berkapuh dua diri, zat dengan roh, Allah jadikan hidup. Sababnya ialah berkapuh, musababnya hidup. Dah. Kalau pisah, maka mati. Tu. Kalau Allah Ta'ala tu berkapuh dua zat, mana? Zat jasad dengan zat roh, maka ternafilah wahdaniyatu lizzatihi.
bersangat-sangatan tunggal esa Allah pada zatnya tu ternafi. Tak tunggal lah. Pasal apa tak tunggal? Pasal ada dua zat. Pertama zat jasad, yang kedua zat roh. Pas zat jasad tu pula cerak-cerak dah orang panggil jasad tu jisim. Boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisik. Macam kita ni. Jasad kita ni satu juga, tapi satu lagu kita ni bukan satu pada hak ketuhanan, bukan. Walaupun kita ni satu, mari berapa orang? Mari seorang, satu orang, seorang, satu juga. Tapi satu kita ni jasadnya boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisik. Kerana ada besar, ada tebal, ada panjang. Maka satu lagu ni bukan satu pada hak ketuhanan. Tu ingat balik kita mengaji sifat wahdaniyat tu. Allah Ta'ala wahdaniyatu lizatihi, bersangat-sangatan tunggal esa Allah pada zatnya. Artinya apa? Ternafi muttasil pada zat. Mana ternafi beberapa bilangan yang berhubung pada satu zat Allah Ta'ala. Macam kita ni ada beberapa juzuk-juzuk yang berhubung jadi jari, berhubung jadi 5 jari, berhubung juzuk-juzuk tu jadilah satu tangan, satu pergelangan tangan. Habis ni tubuh ni hasil daripada bercantum juzuk tadi. Kalau tak faham juga kena pergi makan soto ayam. Biasa makan soto ayam. Soto ayam tu kan, ayam dia tu ayam soyok, betul tak? Tu soyok halus, serak. Tu nak ayat kata juzuk tu. Jadi nak jadi ayat seekor tu yo tersusun daripada berapa tu dia panggil juzuk daging dia tu. Maka satu Allah bukan lagu tu dah. Satu makhluk ya lagu tu. Ada berapa ekor ayam awak pera? Satu ekor ayam. Satu satu. Tapi satu lagu tu bukan satu yang kita i'tikad Allah Ta'ala tu satu, bukan. Tu dia panggil ma'rifat. Mana? Aslul ma'rifah at-tamyiz bainal qadim wal hadis. Asal bagi kenal Tuhan tu ialah boleh beza antara Tuhan dengan makhluk. Mana zat yang qadim kita sebut dia ada, dia dia tak serupa akan yang baru, dia sedia, dia kekal, dia ada sifat berkuasa. Itu kita boleh beza dengan hak kita guna perkataan itu juga kepada makhluk. Ayam ada, beruk ada, beruk kuasa nak naik pokoknya. Kuasa juga apa? Beruk reti tahu, tahu juga. Beruk ada, beruk duk sedia situ dah, sedia juga kat sini. Makna dia beza dah. Walaupun kita guna perkataan yang sama, tetapi bila kita mengaji ilmu tauhid, kita tahu makna tu beza, itulah dikatakan kita tu ma'rifah, kenal. Kalau tak boleh beza antara perkataan makna yang kita guna kepada yang qadim dengan yang hadis, kita tu dipanggil tak kenal, buta, tak kenal Tuhan dia panggil. Tu dah, tak kenal Tuhan. Dia buat Tuhan supaya makhluk tadi. Habis situ. Jadi sebab tu tak boleh i'tikad, haram i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala ada baginya, bagi zatnya zat Allah Ta'ala ruh, tak boleh. Tu dah haram i'tikad lagu tu. Setara mana haram? Ni nak mari ghayah dia panggil. Tu ghayah ni nak menghinggakan lagi keharaman hukumnya i'tikad seperti itu. Takut-takut ada orang kata apa salahnya zat Allah yang bernama zat zahir itu dipanggil jasad qadim, patut ruh Allah Ta'ala tu zat juga, zat yang qadim, haram juga i'tikad walaupun i'tikad qadim. Tengok dia kata, dan jika ruh yang qadim sekalipun, tu dia panggil ghayah tu. Dan jika adalah i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala itu ada baginya Allah roh, tetapi roh yang qadim sekalipun, apa makna sekalipun? Haram juga. Itu makna haram juga. Silap hari bulan boleh jatuh kufur bahkan.
Dah. Sebab apa? Sebab automatik dia ilzam, panggil automatik. Dan orang yang mengiktikadkan Allah ada roh, mengiktikadkan Allah hidup dengan roh, dia jadi lazim daripadanya Allah zatnya berjasad, berjisim. Itu lazim tu. Orang yang iktikad Allah hidup dengan sebab roh. Dah. Hidup tu musabab, sebab tu roh. Bermakna ada musabbibul asbab, ada yang menjadikan hidup Allah Ta'ala. Bermakna Allah tidak qadim lagi, baru. Ialah jadi ilzam gitu. Sebab berubah kan? Macam kita ni. Kita ni hidup dengan sebab roh. Nah, di sisi berkapuhlah jasad kita dengan roh, berkapuh jadi satu. Allah jadikan kita tu hidup. Bermakna kita ni baharu. Sebab apa? Sebab hidup kita tu ada sabab dan musabab. Mana? Iaitu sabab bagi hidup berkapuh dua jasad. Barulah kita tu hidup. Ada musabab, iaitu hidup. Maka nak berkapuh tu, nak masuk jadi satu tu, adakah tidak bergerak? Bergerak. Bila part masuk berkapuh dalam jasad, dia diam tak? Dia diam. Automatik dia bergerak dan dia diam. Tu automatik dia bergerak dengan dia diam. Maka gerak dan diam tu sendiri ialah sifat bagi jisim. Itu gerak diam. Sifat bagi jisim. Lagi pula pasti ada yang menggerakkan roh tu untuk masuk dalam jasad, dan mendiamkan roh tu supaya diam di dalam jasad. Mesti ada gitu. Macam kita, belum kita tu hidup dalam perut mak kita, tak hidup lagi. Bila kita hidup, tu bila ditiupkan roh masuk dalam jasad, bila sebut kata tiup roh pak masuk, roh bergerak tak? Bergerak daripada alam arwah pak masuk dalam jasad. Kita dulu duduk di alam arwah, roh. Di alam arwah tu kita tidak mengenali nasi, pakaian, ada gitu. Tapi saling roh dengan roh tu sudah pun bertemu. Nabi sebut dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh di alam arwah tu mereka berbaris seperti askar-askar yang berbaris. Mana-mana yang saling berkenal-kenalan dah di alam arwah dan bersenyum-senyuman, berbaik-baik, maka bila di dunia akan bertemu dan berbaik. Yang mana-mana saling berkelahi, berbenci, maka bertemu pula di dunia berkelahi, berbalah. Itu hadis Nabi sebut. Bukan kita duduk rekod sendiri dah. Jadi kita ni sebenarnya telah jumpa dah di alam roh dulu, cuma tak ingat lah. Tak ingat. Maka bila ditiup roh di alam arwah tu pak masuk dalam jasad, bergerak tak roh tu? Gerak. Berarti ada yang menggerak. Pak masuk dalam jasad, duk diam tak? Duk diam. Bukan duk masuk dalam jasad juga, lepas tu duk sekejap gentayangan keluar pula nyonya. Bukan lagu tu. Duduk dalam jasad tu senyap. Di sisi masuk roh dalam jasad tu lah Allah jadikan kita tu hidup. Bertempuh. Tiap-tiap orang tu ada tempuh hidup dia. Masing-masing ada tempuh. Ada 40, ada 50, ada 60, ada 70. Macam-macam tempuh. Kita tak tahu kita hidup berapa tempuh. Hak Tuhan tetap, hak Tuhan tentu sedia kala dah. Siapa tempuhnya? Idza jaa ajaluhum tadi, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Roh hak diam lama dah dalam jasad tu, cabut balik. Bergerak tak? Bergerak. Berarti ada yang menggerak dan ada yang mendiam. Ada yang menggerak, ada yang mendiam. Sebab tu dikatakan hidup ni baru. Hidup roh dengan jasad ni hidup yang baru. Sebab apa? Sebab ada gerak, ada diam. Gerak dan diam tu sifat bagi yang baru. Jadi kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, walaupun roh yang qadim, sekalipun haram i'tikad lagu tu. Sebab apa? Sebab tak ada roh yang qadim, tak ada. Sebab kalau kata hidup dengan roh tu sendiri tu menyebutkan dengan tu orang panggil bos sababiyah. Hidup Tuhan dengan sebab berkapuh roh di zat Tuhan. Bermakna ada yang menggerakkan roh Tuhan masuk dalam zat Tuhan.
dan mendiamkan roh Tuhan di dalam zat Tuhan. Senyap. Pas Tuhan orang panggil lagu tu. Bukan Tuhan. Tu payah sikit mengajar ni. Payah sikit. Tapi payah tak payah pun kalau kita renung, ya sungguh. Betul sungguh. Tak ada makhluk yang tidak bergerak dan tidak diam. Pasti ada salah satu daripada kedua. Masjid ni diam. Harus tak bergerak? Harus. Kalau Tuhan gepa gerak, harus. Kipah kalau kita tutup, diam. Sekarang ni bergerak tak? Bergerak tu. Bergerak. Saya di atas kursi sekarang ni, diam di atas kursi. Tapi adakah diam sampai ke 10 tahun di atas ni tak bergerak? Ada. Habis ngajar ni bergerak lah kat Pongogi. Semua jenis baharu pasti terima gerak, terima diam. Sunyi dua-dua pada satu masa tu mustahil. Ada kedua-dua pada satu masa pun mustahil. Terima salah satu dengan tidak tentu tu harus. Terima dengan salah satu dengan tentu tu wajib. Tu gitu dah, gerak dan diam. Maka Allah tidak gerak, tidak diam. Bagaimana Ustaz? Tak nak pergi. Tak nak faham lah muka Allah kan? Tidak gerak, tidak diam. Sebab apa? Sebab Allah tu yang menggerakkan makhluk dan yang mendiamkan makhluk. Bukan dia yang bergerak dan dia yang diam. Tidak. Kalau Tuhan tidak bergerak, dia diamlah. Tak juga. Kalau dia tidak diam, dia bergerak. Tak juga. Dua-dua tak. Sebab dua-dua tu sifat yang baharu. Sifat yang baharu. Maka kalau kita kata Tuhan tu hidup dengan roh, pasti roh tu bergerak masuk dalam jasad dan diam dalam zat. Bermakna Tuhan tu baharu. Automatik dia mengiktikadkan baharu. Walaupun pada dakwanya roh tu qadim, tak boleh terima. Roh tu qadim tak boleh terima. Habis situ. Tu dah. Sebab tu jawab mai ghayah. Dan jika ruh yang qadim sekalipun ini, dan jika i'tikad bahawasanya Allah itu ada baginya Allah, ruh yang qadim sekalipun, apa makna sekalipun, haram juga i'tikad lagu tu. Sebab apa? Sebab tidak ada ruh yang qadim. Tak ada ruh yang qadim. Semua ruh tu pasti baharu. Bermakna orang i'tikad Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh yang qadim, bohong semata-mata. Dia sendiri tu tak faham apa yang dia i'tikad, yang dia pegang. Tu patut Allah Ta'ala hidup angka apa Ustaz? Allah hidup dengan sifat penghidup. Cukup. Allah hidup dengan sifat penghidup. Tu Allah hayyun bihayatihi. Allah zat yang maha hidup dengan bersepakai di zatnya sifat penghidup. Dan sifat penghidup tu sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Sifat penghidup tu sifat yang sungguh lagi ada, lagi pula sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, kekal selama-lamanya, tak bercerai tangga daripada zat Allah Ta'ala, dan adanya di zat Allah Ta'ala. Gitu. Jadi sifat tak boleh bercerai tangga dengan zat. Kalau Tuhan hidup dengan roh, bermakna Tuhan apa? Harus mati juga. Kenapa? Sebab roh satu zat, jasad satu zat. Sebab tu kita tu harus mati. Sebab apa? Sebab kita hidup dengan bersepakai di dalam jasad kita tu roh. Kita hidup dengan sebab roh. Allah jadikan kita hidup dengan sebab roh. Jadi dengan sebab ada roh dalam jasad kita, Allah jadikan musabbab apa? Hidup. Gitu dah. Izan tafas sabab intafal musabbab. Bila ternafi sabab, mana roh terkeluar daripada jasad, maka intafal musabbab, maka ternafilah hidup. Tak ada hidup. Tak hidup, orang panggil apa dah? Mati. Tu mati dah weh, cik awal tu. Mati. Pasal apa mati? Yakni rohnya sudah bercerai daripada jasad. Keluar daripada jasad, bergerak keluar daripada jasad dia, zat jasad dia. Maka dikatakan mati. Allah tidak lagu tu. Allah hidupnya dengan bersepakai sifat penghidup, maka tidak mati sekali-kali. Tentu tidak Tuhan mati.
Tu lagu tu dah. Sebab tu dalam Quran kata Allah apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, hendak siqahlah hati engkau. Nah, mana tawakkul tu artinya siqatul qalbi 'ala Allah. Percaya hati di atas Allah Taala, itu mana tawakkul. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mu kena percaya hatimu di atas yang maha hidup, tidak sekali-kali mati. Itu Tuhan. Hidup tak sekali-kali mati. Bukan tak hidup tak mati. Itu ajaran sesat. Nah, dalam radio, dalam apa? Dalam YouTube ada satu orang hamba Tuhan itu, dia kata Allah ni tak hidup tak mati. Pelik. Yang mengaji mana tahu Tuhan tak hidup tak mati. Nah, Tuhan tak hidup tak mati. Tuhan apa awak tu? Bercanggah dengan ayat Quran. Berkali orang ni tak aja baca ayat kursi ke. Nah, kita duk baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bermula Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia. Al hayyul qayyum. Yang maha hidup, yang maha berdiri dengan diri sendiri. Kita gitu kan? Yang tu nak baca gitu kan? Istighfar pun gitu juga. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, banyak dalam Quran wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Bukan hak jelas tadi Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. La yamut. Nah, percayalah hatimu di atas yang maha hidup, tidak mati. Siapa? Allah lah. Mari-mari dia Tuhan tak hidup tak mati. Mana ngajar apa lagu tu. Tapi ramai orang ikut tu. Beribu orang follower. Beribu ngajar lagu tu sesak pun beribu orang follow. Memang orang lain ni Tuhan nak menyesatkan dengan orang-orang lagu tu kali ke. Nah. Tu man yudlil fala hadiyalah. Siapa hak Tuhan nak menyesatkan dia, tak ada siapa dia hak boleh bagi hidayah petunjuk. Ada arah Tok guru ayat lagu mana pun kata tu ilmu toha kulit itu duk mengajar di masjid. Hak ni hak isi sungguh. Mana Tuhan tak hidup tak mati. Tok guru hamba kata hak tak hidup tak mati itu bukan Tuhan, tahimum. Gitu Betul terah. Pergi begoklah jambe. Jangan flash lagi. Nak kata hidup tak bergerak. Nak kata mati bau busuk banget itu ni. Tak hidup tak mati bukan Tuhan, tahikmu. Jawab gitu mudah. Nak kata hidup gerak tak tahik, tak gerak pergi ke mana, duduk dalam batu. Tapi nak kata mati, kalau tak flash juga nya maki kau orang weh busuk bangang nata mana berak tak kerti pelah ni nya bau. Hidup weh begitu. Tapi tak hidup, tapi tak mati. Kalau gitu hak tak hidup tak mati itu bukan Tuhan, banyak ke dia. Tahikmung dia gitu, jawab dia gitu. Kasar sikitlah. Sebab apa? Sebab biadab dengan Tuhan. Tuhan kata dia maha hidup tak mati, kita pergi reka sendiri Tuhan tu tak hidup tak mati. Tu habis habis itu. Jadi tak boleh pegang i'tikad gitu, jangan dah. Jangan i'tikad kata Tuhan hidup dengan bersepakai dinya roh. Sebab apa? Sebab kalau dikatakan Tuhan hidup dengan bersepakai di zatnya roh, bawa banyak kerosakan. Mana? Satu, automatik seorang itu mengiktikadkan zat Allah jisim kerana berjasad. Yang kedua, pasti dah orang panggil dia iktikad Allah Taala tu baharu. Sebab apa? Sebab roh yang masuk dalam jasad boleh keluar daripada jasad, maka terima gerak dan diam. Maka gerak dan diam tu ialah sifat bagi yang baharu. Dua. Bermakna ada yang menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan zat jasad Tuhan, zat roh Tuhan. Maka harus baginya Tuhan itu mati, boleh berpisah antara dua jasad. Banyak orang rasa. Yang ketiga, hak berat sekalinya, dia telah mengingkari ketunggalannya Allah, kebersangatan tunggalnya Allah, wahdaniyatuhu fi zatihi. Kebersangatan tunggalnya Allah pada zatnya dia telah pun ingkar. Sebab apa? Sebab dua zat. Zat jasad dengan zat roh berbila-bila pada zat. Macam kita. Kita pada jasad sendiri itu berbila-bila dah. Jangan kata roh.
Tapi ruh dengan jasad ni dua zat yang berbeza. Nah, maka bukanlah ruh sifat bagi jasad, bukan ruh tu sifat bagi jasad, bukan ruh tu ialah zat yang asing, yang suku sakak, yang lain daripada jasad, sehingga kita tu boleh terima mati, boleh pisah. Kalau roh ialah sifat bagi jasad, bermakna manusia ni tidak akan mati selama-lama. Sebab apa? Sebab sifat dengan zat tidak boleh bercerai tanggal. Itu dah habis situ. Tu rosak banyak kalau orang iktikad lagu tu. Kemudian katanya muallif rahimahullahu taala, dan ia sifat hayat tu. Gitu dah. Dan ia sifat penghidup tu, sifat hayat tu tiada ta'alluq, yakni tidak berhadap kerja ia sifat hayat dengan sesuatu, dengan apa-apa selain daripada diri dia tu ada di zat Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi sebab tu tak boleh kita terjemah hayat tu selain daripada penghidup dan hidup. Penghidup itu makna bagi sifat, mabda' sifat dia panggil, mabda' is-sifat, penghidup. Lepas tu hidup tu samaratus sifat, samarah, kesan daripada sifat penghidup, hidup. Lepas tu ta'alluq dia ada tak? Tak ada. Tak boleh kata berhidup, menghidupi, tak boleh, tak ada. Nah, sebab menghidup, memati itu hija kudrat, hija Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat. Hayat tak ada takluk. Tu dah tak ada takluk. Kalau kita nak babik kan, makna apa tu sifat sifat hayat tu tiada takluk dengan sesuatu, yakni tiada menuntut ia sifat hayat akan pekerjaan tuntut yang lebih atas berdirinya hayat di zat. Gitu dah. Jadi panjang pula. Mana tidak apa kita kata, dan ia sifat hayat tu tiada ta'alluq ia sifat hayat dengan sesuatu, yakni tiada menuntuti ia sifat hayat akan pekerjaan tuntut yang lebih atas berdiri, yakni atas adanya hayat di zat Allah Ta'ala. Itu tak ada. Ia tidak berhadap kepada benda lain. Kalau kudrat, dia berhadap kepada mungkin. Kalau iradat, dia berhadap kepada ba'dul mungkin mutaqabilat. Kalau ilmu, dia berhadap kepada maklumat. Kalau sama', dia berhadap kepada masmu'at. Kalau basar, dia hadap kepada mubsirat. Kalau kalam, dia berhadap kepada mukhatab. Dia berhadap kepada benda lain. Adapun hayat tak. Ia hanya ada di zat Allah Ta'ala, gitu. Nah, habis situ. Kemudian kita sambung semula pula kata dia, dan mustahil lawannya. Dan mustahil ini makna istihalah. Dan mustahil dengan makna tentu tidak, istihalah. Bukan mustahil dengan makna perkara tentu tidak. Sebab apa gitu? Sebab lawannya memang perkara tentu tidak. Hak kita nak i'tikad dalam hatinya perkara tentu tidak tu apa kita nak i'tikad? Tentu tidak. Gitu. Istihalatul mustahil. Dan mustahil lawannya, dan istihalah lah lawannya, lawan bagi hayat. Apa lawan bagi hayat? Iaitu lawan bagi hayat tu mati ataupun terima mati. Sambung pula semula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah,
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.